Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan sambung balik bab 3 simpanan dan pelaburan. Okey. Hari ini kita akan belajar apakah itu faedah simpanan. Faedah simpanan ni adalah ganjaran yang dibayar oleh pihak bank kepada penyimpan. Ada dua jenis faedah. Yang pertama faedah mudah yang kita sudah belajar pada minggu lepas. Dan hari ini kita akan belajar apakah itu faedah compound. Okey. Faedah compound adalah faedah yang diterima daripada simpanan asal, sama saja kan, yang dikumpul setiap tahun. Okey, faedah diterima ni akan dilaburkan semula. Okey, so faedah compound ni rumus dia adalah P kurungan 1 tambah R per N tutup kurungan kuasa NT. Okey, di sini untuk MV, apakah itu MV? MV ni adalah nilai matang. Okey, matched value. Dia ni bila kita kira hasilnya adalah jumlah duit simpanan tambah dengan faedah. Dia berbeza dengan faedah mudah. Faedah mudah kita kira interest sahaja. Okey, ganjaran sahaja. Untuk faedah compound, hasilnya bila kita kira jumlah duit simpanan tambah dengan faedah. Okey, so kat sini P adalah prinsipal, duit yang kita simpan. R adalah kadar. Okey, N ini adalah berapa kali kita di-compound setiap tahun. Compound tu maksudnya ganjaran. Dalam satu tahun tu berapa kali ganjaran yang pihak bank kasih. Okey. Dan T adalah tempoh dalam unit tahun. Okey. Kita nak selesaikan soalan ya. Okey, bila nak selesaikan soalan, kita baca dulu. Okey, hitung jumlah faedah diterima jika 4,560 disimpan selama 18 bulan dengan kadar faedah 3.7% yang dikompaun setiap bulan. Okey, so macam mana nak selesaikan dia? Yang pertama, kita keluarkan rumus. Okey, yang kedua, kita senaraikan maklumat yang diberi. Okey, P berapa? P yang kita simpan adalah 4560. Okey, kadar dia R berapa? R adalah kadar faedah. Mana ini kadar faedah? 3.7/100. Okey, tukar terus. Okey, N. N adalah berapa kali dikompaun setiap dalam satu tahun. Okey, dia kata yang dikompaun setiap bulan. Dikompaun maksudnya apa? Satu bulan sekali. Okey, so dalam setahun berapa kali dia dapat di compound tu? 12 bahagi 1. Berapa? 12. So, N adalah 12. Dalam satu tahun, dia diberi ganjaran sebanyak 12 kali. Okey, dan T dalam unit tahun, di situ dia beri 18 bulan. So, kita kena tukar kepada unit tahun. 18 bulan bersamaan dengan 1 tahun, 6 bulan. So, macam mana nak tukar bulan ini kepada tahun? So, 1 tahun, 6 bulan ni 6/12. Okey. So, kita tambahkan dia akan jadi 1.5 bulan. Okey. So, sekarang ni kita masukkan nilai. MV sama dengan P kurungan 1 tambah R per N. Kuasa NT. Okey, berapa nilai P? P 4,560. Kurungan 1 tambah R, tambah R berapa? R 0.037. Bahagi dengan N berapa? N 12. Tutup kurungan N 12. Kuasa 12 darab dengan 1.5. Okey. Untuk soalan ini kita kena selesaikan satu-satu. Yang pertama, tolong selesaikan dalam kurungan 1 tambah 0.037/12. Okey. Tolong tekan kalkulator. Yang kat depan ni kita salin dululah. Okey. So, bila tekan kalkulator, dekat situ jawapan dia akan jadi 1.002917. Kuasa, tutup kurungan, kuasa 12 darab 1.5. 18. Okey, untuk yang kat tengah ni, kalau ada nombor perpuluhan yang banyak, semakin banyak nilai kita ambil, semakin tepatlah. Okey. So, sekarang ni nak selesaikan mana satu? Kita selesaikan yang ni dulu, kat belakang ni, yang kurungan kuasa ni. Okey, 1.002917 kuasa 18. Kuasa 18 ni awak tekan pada kalkulator yang ni. Yang ini. Yang ini maksudnya kuasa. Okey, tekan sama dengan awak dapati jawapan dia tu kan. Awak darab terus dengan 4560.
Okey, so jawapan yang kita perolehi adalah 4805.428. Ambil 3 titik perpuluhan dulu. Okey, kemudian kita bundarkan. Kenapa bundarkan? Last kali mesti ambil 2 titik perpuluhan sebab duit kita sen ada 2 titik perpuluhan kan? 428. So, yang ketiga ini lebih daripada 5 kan? So, nilai kita adalah 4805.43. Okey. Akhir jawapan ini adalah nilai matang. Nilai matang ni apa dia? Nilai matang ni adalah duit yang kita simpan tambah sekali dengan faedah. So, kalau kita nak tahu berapa faedah, kita kena tolaklah dengan duit simpanan kita. Okey. So, sekarang ni kita tengok soalan yang kedua. Pada awal satu tahun, Puan Liu Fong dia simpan RM15,000 dalam akaun simpanan dengan kadar 4% dan kompaun setiap 6 bulan. Berapakah jumlah wang simpanan Puan Liu Fong pada akhir tahun ke-3? Okey, so sekarang ni ada perkataan kompaun tak? Ada perkataan kompaun. So ada perkataan kompaun, kita pakai rumus kompaun. MV sama dengan P kurungan 1 tambah R per N tutup kurungan kuasa NT. Okey, apakah nilai P? P berapa? 15,000. R berapa? R kadar simpanan dengan kadar 4%. So, 4/100 bersamaan 0.04. Okey, N berapa? N. Okey. Diberi kompaun setiap 6 bulan. Okey. 6 bulan sekali dalam setahun. Okey, so berapa kali setahun? Okey, nak tahu nilai dia, dia kena 12 bahagi 6. 12 bahagi 6 maksud 2. So, dalam satu tahun, dia diberi ganjaran sebanyak 2 kali. Kemudian, T. T berapa tahun? Tahun ke-3. So, 3. Sekarang dah ada, kita masukkan nilai. P berapa? 15,000. Kurungan 1 tambah R berapa? 0.04. Per, okay, N berapa? 2. Kuasa N darab dengan T. N 2 darab dengan 3. So sekarang ni macam biasa kita buat kurungan dulu. Kita selesaikan dalam kurungan dahulu. 1 tambah 0.04 per 2 bersamaan dengan 1.02. Kuasa 2 darab 3, 6. Sekarang ni nak selesaikan mana satu? Selesaikan yang ini dulu tau. Okey, so 1.02 kuasa 6. Nak tekan kuasa macam mana tekan yang kat sini? Okey, tekan yang ni. Kuasa 6. Okey, darab terus dengan 1,500. Okey. Okey, so jawapan dia akan jadi berapa? Jawapan dia akan jadi 16,892.436. Ingat, last kali titik perpuluhan dia mesti ada 2 sahaja. Okey, so 16,892.436. Hujung sekali ni. Lebih daripada 5 kan? So, kena bundarkan 1. So, ini adalah jawapan akhir dia. Ini 16,892 ni adalah hasil tambah daripada duit yang disimpan ni dengan faedah. Okey? Tambah 15,000 dengan faedah. Okey, so inilah jumlah duit yang dia ada pada akhir tahun ke-3. Sekarang kita tengok soalan yang ke-3. Sebuah bank menawarkan kadar faedah 5% setahun untuk simpan dalam akaun simpanan tetap. Jika Puan Wahidah ni dia simpan 10,000 pada awal tahun, berapakah jumlah wang yang disimpan dalam akaun jika dikompaunkan? Okey. Ada dua masalah di sini. Jika dikompaunkan 3 bulan sekali dengan sebulan sekali. Okey. Sekarang ni ada perkataan kompaun. So, rumus dia adalah MV sama dengan P kurungan 1 tambah R per N kuasa NT. Okey. So, sekarang ni kita cari nilai dia dulu. Okey, P. Maklumat diberi berapa? P sama dengan 10,000. R berapa? R 5%. 5 per 100. 0.05. T berapa? Okey. So, untuk soalan T, simpanan awal tahun
pada akhir tahun. Masa T masa, so akhir tahun 1 tahun lah. Untuk N kita tengok pada setiap soalan. Untuk soalan A, N dia dikata 3 bulan sekali. So kalau 3 bulan sekali dalam 1 tahun tu berapa kali dia dapat compound? Okay, so 12 bahagi 3 berapa? 4. So, N nilai dia 4 kali setahun dia dapat ganjaran. So, boleh tak kita kira? Boleh. Masukkan nilai. P sama dengan 10,000 kurungan. Okey, 1 tambah R berapa? 0.05. T berapa? N sama dengan 4. Okey. 4 darab dengan 1. Okey, nak selesaikan yang mana? Selesaikan dalam kurungan dahulu. Okey, bila selesaikan dalam kurungan, dekat sini kita dapati jawapan dia adalah 1.0125 kuasa 4. Kemudian, okey, tekan yang ni dulu. 1 darab 0.125 kuasa 4. Kuasa 4 ni tekan yang ni. Tahu? Darab dengan 10,000. Awak akan dapat berapa? RM10,509. Okey, 453. Okey. So sekarang ni kita mesti ambil last sekali 2 titik perpuluhan kan? So kat sini 3 lebih kecil daripada 5. So jawapan dia adalah 10,509.45 sen. Dia simpan 10,000. Setiap 3 bulan dia akan dapat ganjaran. So last kali hujung tahun dia akan dapat jumlah simpanan dia ada 10,509.45 sen. Okey, macam mana pula kalau ganjaran tu diberi sebulan sekali? So, sebulan sekali and 1 bulan sekali. So, kat sini berapa ganjaran diterima tu? Setahun berapa kali? 12 bahagi 1. So, dekat sini dia akan dapat 12 kali ganjaran. Boleh tak kita kira sekarang? Berapakah faedah compound dia? Okey, boleh masukkan nilai. Okay, 10,000 kurungan 1 tambah R berapa? 0.05. N berapa? N 12. Kat sini kuasa 12 darab dengan 1 tahun. Nilai yang sama tadi kan? Okey. Selesaikan dalam kurungan dahulu. Okey, 10,000. Tekan kurungan dulu. 1 tambah 0.05 per 12. Awak dapati jawapan dia berapa. Dan awak terus kuasakan dia dengan 12. Okey, cuba. Okey, kat sini kita dapati 1.05116. Terus kuasa lah kat sini. Okey. Darab, dia akan dapat 10,518.618. Sekarang ni, kita nak 2 titik perpuluhan. Jawapan dia 10,516.62. Selepas setahun, okey, duit dia dapati adalah RM10,511.62. Okey. Soalan seterusnya. Okey. Soalan seterusnya. Encik Charles menyimpan wang sebanyak RM6,000 dalam akaun simpanan di bank Berjaya selama 2 tahun dengan kadar faedah 6% setahun. Apakah perbezaan di antara jumlah faedah dan jumlah compound? Okey, so dekat sini dia nak suruh kita bandingkan jumlah faedah dengan jumlah faedah compound. Okey, kita kira satu-satu ya. Kita kira faedah mudah dulu. I sama dengan P RT. I berapa? Okey, sebelum tu P. P berapa P? P adalah 6,000. Okey, R berapa R? Berapa R? 6% tahun. 6 per 100. So, 0.06. Okey, T berapa? T berjaya selama 2 tahun. So, T adalah 2. Okey, so sekarang ni kita selesai kat sini. I sama dengan PRT. Apa nilai P? P adalah 6,000.
darab dengan R berapa? 0.06 darab dengan 2. So, tekan je kalkulator. Dekat sini kita dapati jawapan dia adalah 720. Okey, macam mana pula dengan faedah compound? Faedah compound adalah MV sama dengan P kurungan 1 tambah R per N tutup kurungan NT. P berapa? 6,000. Kurungan 1 tambah R berapa R? R adalah 0.06 per N berapa? N, okey. So kat sini N belum cari lagi kan? Okey, dia kata diberi faedah compound dengan compound 4 bulan sekali. 4 bulan. Jadi kalau 1 tahun berapa kali kita dapat compound dia? Berapa kali kita dapat ganjaran dia? 12 bahagi 4 sama dengan berapa? 3. So 1 tahun dia 3 kali boleh compound. So 3. Dekat sini 3 darab 2. So nak kira macam mana? Tolong kira dalam kurungan dulu. 6,000. Okey. 1 tambah 0.06 per 3. Okey, tolong tekan kalkulator. Terus tekan. Kuasa berapa ni? 3 darab 2 berapa? 3 darab 2, 6 kan? Okey, so jawapan dia bila tekan kalkulator, dia akan dapat 1.121616. Terus tekan kuasa kan? Okey, so darab sahaja 6756.97. Okey, so sekarang ni kita nak tengok. Kat sini kan, duit dia sudah tambah dengan ni kan. Okey, kalau untuk I sama dengan PRT, ini adalah duit yang dapat faedah saja. Jadi untuk ni berapa duit yang dia ada last sekali? So kat sini 6,000 tambah dengan 720. Duit kalau simpanan mudah dia akan dapat RM6,720. Okey, cuba bandingkan. Ini faedah mudah, ini adalah faedah compound. Mana lagi banyak? Faedah compound. Okey, jadi kita dapati bahawa faedah compound ni membawa pulangan yang lebih tinggi daripada faedah mudah. Okey? So sekarang ni saya nak minta awak tolong buat latihan ini. Uji minda 3.1B. Okey, so kita rumuskan boleh? Okey, faktor perubahan nilai simpanan pada masa hadapan. Okey, kadar faedah ya. Okey, simpanan dengan kadar faedah yang lebih tinggi dapat meningkatkan jumlah simpanan dengan lebih banyak. Okey, bila kita simpan dekat bank ni, okey, kalau bank tu bagi faedah yang tinggi, duit kita akan lebih banyak lah. Okey, kekerapan compound. Kekerapan compound ni akan meningkatkan jumlah simpanan dengan lebih banyak. Okey, dan tempoh simpanan. Semakin lama kita simpan duit, semakin banyaklah jumlah simpanan kita. Okey? Okey, dekat sini pula. Potensi risiko, pulangan dan kecairan bagi simpanan. Okey, kan kita dah belajar kan? Simpanan ada 3. Akaun simpanan tetap dengan akaun semasa. Okey. Risiko akaun simpanan sangat rendah. So memang selamat insya-Allah. Akaun simpanan tetap pun memang selamat. Okey? Risiko dia sangat rendah dan akaun semasa pun rendah lah. Dia boleh gunakan cek menggantikan tunai. Kemudian kadar pulangan. Kadar pulangan untuk akaun simpanan ni sangat rendah. Okey, yang kita simpan duit raya tu kan dekat akaun simpanan tu rendah. Kalau akaun simpanan tetap, dia rendah tapi lebih tinggi daripada akaun simpanan. Okey, akaun simpanan tetap lebih tinggi kadar pulangan dia dan akaun semasa tiada pulangan. Okey? Kecairan ni maksudnya kemampuan kita untuk keluarkan wang tu. Okey? So kalau akaun simpanan kan macam duit gaji kan, mudah tak nak keluarkan? Mudah, sangat mudah. Kecairan dia sangat mudah. Akaun simpanan tetap macam mana? Akaun simpanan tetap susah sedikit. Sebab apa? Sebab kan akaun simpanan tetap kan dia ada tempoh masa yang kita perlu simpan kan sebelum kita keluarkan duit tu. Dan akaun semasa sangat mudah. Kita boleh keluarkan melalui cek boleh, melalui tunai boleh, melalui ATM pun boleh. So itu sahaja untuk hari ini.